Hai semua, selamat pagi. Oke, Cikgu Vanella di sini. Jadi, selamat datang ke program Virtual Dance Aerobic kita pada pagi ini. Kalau nampak gambar di belakang ini, mestilah sudah tahu yang Virtual Dance Aerobic ini bermaksud tarian aerobik di mana kita menari dan bersenam mengikut irama muzik. Jadi kenapa kita melakukan aktiviti atau program ini secara virtual, iaitu online? Sebab sekarang kan pandemik, jadi kita terpaksa mencari alternatif untuk melakukannya, di mana kita masih boleh bersenam dan menjaga gaya hidup sehat walaupun secara online. Okey, jadi untuk program ini akan berlangsung dari tarikh 31 Julai hingga 9 Ogos. Jadi hari ini tarikh 31 Julai, kita akan membuat satu briefing di mana kita akan brief secara perinci apa yang perlu anda lakukan untuk menghasilkan video tarian aerobik ini. Jadi antara tempat yang kita akan melakukannya ialah untuk majlis penutupan 9 Ogos nanti akan berada di sekolah. Jadi kita akan berjumpa di sekolah nanti pada 9 Ogos. Jadi masa untuk majlis penutupan ialah pada pukul 11 pagi. Jadi untuk proses membuat video itu kita akan melakukannya secara virtual, secara online sahaja, di mana anda akan menghantar video anda kepada guru-guru berkenaan. Jadi untuk syarat-syarat dan segala detail yang terperinci yang akan kamu tahu untuk membuat video ini, saya akan serahkan kepada Cikgu Lily untuk menjelaskannya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Pendala, selamat pagi dan salam perpaduan, salam satu Malaysia kepada semua yang dikasih sekalian. Saya ialah Cikgu Lily Chayingli dan pengacara pagi pertandingan Virtual Aerobic Dance ini. Pertandingan talian senam aerobik ini bermatlamat untuk mencapai beberapa objektif, yaitu pertama, melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Kedua, memupuk dan menanam perasaan minat murid-murid terhadap senam aerobik. Ketiga, memberi pendedahan dan pengetahuan kepada murid-murid tentang senam aerobik. Dan akhir sekali, membina keyakinan diri murid agar melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum. Untuk makluman murid sekalian, beberapa syarat dan peraturan mesti dipenuhi untuk mengikuti pertandingan ini, yaitu penyertaan pertandingan ini hanya terbuka kepada pelajar yang bersekolah di SK Saint Dominic dan akan dibagi kepada dua kategori, yaitu kategori A bagi pelajar tahap 1 dan kategori B bagi pelajar tahap 2. Seterusnya, memandangkan kita masih dalam PKP, jadi hasil tarian aerobik kamu mestilah dalam bentuk media video yang berpanjangan antara 30 saat hingga 2 menit. Dan penyertaan ini juga adalah secara individu. Maknanya, dalam hasil video kamu, hanyalah dapat muka kamu sahaja. Murid-murid juga diingati mesti memuat naik hasil video kamu pada 7 hari bulan Ogos. Maknanya, hantaran yang selepas 7 hari bulan tidak akan diambil kira. Sebagai rujukan, sekarang saya akan menjemputkan Cikgu Gloriana dan Cikgu Yvonne untuk melakukan demo mengenai aksi tarian aerobik. Mempersilahkan. Hai, sebelum itu, mari kita lakukan sedikit pemanasan badan sebelum bersenam aerobik melalui 5 langkah saja.
khabar semua? Cikgu ialah Cikgu Yvonne dan pada hari ini Cikgu akan tunjukkan satu demonstrasi senaman aerobik yang kamu boleh jadikan panduan untuk rakaman senam aerobik kamu sendiri. Enjoy! Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Fighting by dolly party, pointing by dolly party, pointing by dolly. Jadi, sebagai refleksi, kami sekumpulan mendapati beberapa kelebihan dan kelemahan semasa menjalankan program ini. Yang pertama, program ini boleh dibuat mengikut kesesuaian masing-masing dari segi tempat, jangka masa yang diberi dan juga masa untuk mereka membuat latihan apabila membuat rakaman video tersebut. Yang kedua, program ini juga menggalakkan gaya hidup sihat walaupun secara maya, tapi program tetap juga jalan. Yang ketiga, program ini juga dapat mencungkil bakat atau potensi pelajar ataupun minat pelajar dalam tarian. Dan yang keempat, program ini dapat mendedahkan pelajar kepada kemahiran abad ke-21 dari segi literasi teknologi ataupun digital learning, di mana mereka belajar untuk menyesuaikan diri dalam teknologi di abad ke-21 ini semasa membuat rakaman video. Terima kasih Cikgu Vanilla dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Julin dan juga rakan-rakan sekalian. Saya ialah Cikgu Yvonne dan saya akan menyambung poin-poin yang menjadi kekuatan kepada pertandingan senam aerobik secara virtual ini. Nombor 4 ialah dari segi masa. Oleh kerana pertandingan ini dilakukan dalam satu jangka masa yang agak panjang, murid-murid berpeluang untuk merakam sebanyak mana yang mungkin dan memilih rakaman yang terbaik untuk dipertandingkan. Yang kelima ialah murid-murid juga seperti yang Cikgu Vanilla telah terangkan diberikan fleksibiliti dan juga kebebasan dari segi pilihan lagu, jenis senaman
dan juga lokasi, dan ini secara tidak langsung akan dapat memupuk sifat kreativiti murid itu sendiri. Yang keenam ialah pertandingan seperti ini mampu meningkatkan keyakinan murid-murid untuk bersenam sambil berkarya kerana mereka melakukan aktiviti-aktiviti ini di rumah atau lokasi pilihan mengikut keselesaan masing-masing. Ini secara tidak langsung membolehkan mereka melakukan yang terbaik dalam aktiviti ini tanpa sebarang tekanan daripada keadaan sekeliling seperti yang mereka boleh hadapi di sebuah pertandingan. Dan yang terakhir ialah dari segi penilaian. Juri atau guru-guru penilai yang dipilih tidak akan mempunyai masalah dari segi kekangan masa kerana mereka boleh menilai video yang dirakam ini secara teliti dan juga lebih telus. Dan itu sahaja dari saya. Saya serahkan kembali kepada rakan saya iaitu Lily. Selamat pagi Tuan Julin dan rakan-rakan sekalian, saya ialah Lily Chayingli. Jadi sekarang saya akan buat refleksi tentang kelemahan aktiviti kami. Pertama sekali, murid menghadapi masalah tidak berkemampuan dan tiada kemudahan peranti seperti telefon bimbit. Jadi hal ini secara langsung telah menyebabkan mereka yang berpotensi dan yang berminat tidak mampu mengikuti pertandingan ini. Kelemahan seterusnya ialah persekitaran kediaman murid yang kurang kondusif untuk merekod video. Hal ini berlaku kerana persekitaran yang agak bising, tempat yang agak sempit dan keadaan tempat yang agak malap. Jadi hal-hal ini juga secara langsung mempengaruhi kualiti video murid. Seterusnya, murid juga menghadapi kualiti kamera yang kurang memuaskan. Kita tahu kan bukan semua murid mampu membeli telefon bimbit yang agak canggih, yang sangat mahal dengan kualiti kamera yang sangat bagus. Jadi, oleh kerana kualiti kamera yang agak kurang jelas, maka keberkesanan dan penyampaian hasil talian murid juga dijejaskan. Di samping itu, murid juga menghadapi masalah kekurangan bimbingan. Ini berlaku kerana beberapa faktor, contohnya cikgu tidak dapat membimbing murid secara bersemuka dan kemungkinan ibu bapa kemungkinan kurang kemahiran atau ke pengalaman ibu bapa terhadap talian aerobik dan kesibukan ibu bapa dengan pekerjaan mereka. Jadi murid tidak dapat menerima maklum bala sama ada aksi talian mereka betul atau salah. Dan bukan sahaja itu, ketidakarifan dan kekurang kemahiran penjaga terhadap teknologi juga menjadi satu cabaran bagi aktiviti kami. Hal ini telah menyebabkan ibu bapa atau penjaga yang tua seperti datuk nenek tidak tahu bagaimana untuk memuat naik hasil video anak mereka, cucu mereka dan tidak dapat hantar hasil video mereka sebelum deadline. Terima kasih. Inilah refleksi saya. Jadi sekarang saya akan menjemputkan rakan saya Gloriana untuk menyambungkan refleksi yang lain. Thank you. Baiklah, terima kasih Lily. Saya akan sambung kelemahan yang seterusnya yang ada dalam program ini. Salah satunya ialah isu teknikal. Cabaran utama yang kita hadapi sekarang ialah kemampuan seorang murid untuk merekod video. Dan jika murid mempunyai kekurangan alat teknologi seperti telefon bimbit, komputer dan sebagainya, murid itu akan menghadapi masalah untuk menyertai pertandingan ini. Dan selain itu, kelemahan yang seterusnya ialah semangat kerjasama yang kurang. Pertandingan ini hanya mempunyai kategori individu dan ini dilaksanakan bagi mengikuti peraturan SOP di sekolah. Oleh itu, semangat kerjasama dalam kumpulan, motivasi dan kepimpinan kurang dipupuk.
Dan kelemahan yang akhir sekali ialah berkaitan dengan isu keadilan. Masyarakat sebagai penonton tidak mampu menyertai dalam pertandingan ini. Oleh itu, pertandingan ini boleh dijalankan secara live streaming menggunakan platform social media seperti Facebook, YouTube, dan sebagainya untuk memberi semangat kepada murid dan menaikkan imej sekolah secara positif. Dan itu adalah kelemahan-kelemahan yang ada dalam program ini. Sekian, terima kasih. Thank you.